Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan Sains Tahun 5 KSSR Semakan. Mari belajar sains dengan Cikgu Azhar. Objektif kita pada hari ini adalah kita akan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan terhadap objek. Jom. Perhatikan raja ini. Kita dapat perhatikan paku ini sedang berkarat jadi. Apakah yang menyebabkan pengaratan sebenarnya? Mari kita uji. Anda boleh rujuk buku teks Sains Tahun 5, muka surat 168 dan 169. Jom. Tujuan adalah untuk menyiasat faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan. Pernyataan masalah kita adalah adakah air dan udara menyebabkan pengaratan? Hipotesis, jika terdapat kehadiran air dan udara, maka besi akan berkarat. Hipotesis ini adalah satu pernyataan di mana kita akan ujikan pernyataan ini dan kita cuba buktikan adakah ia betul ataupun salah. Pemboleh ubah yang digunakan dalam uji kaji ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi adalah kehadiran air dan udara yang bergerak balas, iaitu keputusan yang kita akan perhatikan nanti adalah keadaan bulu besi, dan pemboleh ubah dimalarkan yang kita kekalkan sama setiap kali kita guna adalah kuantiti bulu besi. Alat dan bahan yang kita akan gunakan adalah bekas berpenutup, bulu besi, kalsium klorida kontang, kita akan gunakan thirsty hippo dekat sini, minyak, air pipe dan air pipe yang telah dididihkan. Okey, cikgu ubah sedikit daripada buku teks kerana kita guna apa yang berada di kawasan sekitar kita saja yang berada di kat rumah. Sebab dekat rumah tak ada tabung uji dan sebagainya. Jadi eksperimen ini anda boleh lakukan di rumah. Jangan lupa cuba tahu. Okey, jadi thirsty hippo ni boleh dibeli di kedai mudah saja. Thirsty hippo ni adalah seperti dalam gambar ni. Kenapa kita guna thirsty hippo sebagai pengganti kalsium klorida kontang? Kerana ingredients dia, iaitu isi kandung dia adalah 100% kalsium chloride. Jadi ia kalsium klorida lah. Boleh dia sebagai pengganti. Langkah yang pertama, masukkan 20 gram bulu besi ke dalam setiap bekas berpenutup yang dilabelkan A, B, C dan D. Kemudian bekas A hanya terdapat bulu besi, bekas B kita letakkan bulu besi dan juga kalsium klorida kontang, dalam bekas C kita akan letak bulu besi, air pipe yang telah dididihkan dan juga minyak, dan dalam bekas D ada bulu besi dan air pipe. Mari kita perhatikan video yang cikgu dah sediakan ini. Ini adalah bekas A, bekas B, bekas C dan bekas D. Cikgu akan yang pertama, dalam bekas A hanya bulu besi saja dan kita tutupkan bekas ini dengan rapat. Bekas B kita akan letakkan kalsium klorida kontang. Di sini kita gantikan kalsium klorida kontang yang daripada bilik sains, kita menggunakan thirsty hippo sebab tadi seperti yang dapat diperhatikan, isi kandung dia adalah kalsium chloride juga, iaitu kalsium klorida. Kita akan letakkan dia dalam bentuk serbuk yang kasar-kasar macam ni. Kita akan letakkan beberapa sudu. Kemudian kita akan tutup rapat bekas bagi bekas B ini juga. Kemudian bagi bekas C ada bulu besi dan kita akan letakkan air pipe yang telah dimasakkan. Pastikan ia adalah air yang telah dimasakkan, bukan air pipe saja, kerana air yang telah dimasakkan kita dah buangkan udara dalam tu dan kita tutupkan dengan satu lapisan minyak. Pastikan lapisan minyak ni menutupi keseluruhan permukaan air tersebut. Kemudian kita tutup rapat dan dalam bekas D hanya ada bulu besi dan kita tambahkan dengan air pipe sahaja dan kena pastikan kita tutup dengan rapat. Boleh? Kemudian tutup semua bekas, biarkan bekas selama 4 hari dan juga kita akan catatkan pemerhatian selepas 4 hari. Ini adalah bekas-bekas yang telah diisikan dengan apa yang kita dah tetapkan tadi. Pemboleh ubah dimanipulasi kita adalah kehadiran air dengan udara tadi, betul tak? Dalam bekas A, B, C dengan D. Selepas 4 hari, mari kita perhatikan hasilnya.
Pemerhatian bagi bekas A, bulu besi dalam bekas A adalah berkarat. Inference-nya adalah terdapat kehadiran air, iaitu dalam bentuk wap air dan udara. Walaupun kita tak letakkan air dekat sini, tapi udara di persekitaran kita ini mengandungi wap air. Jadi, bila besi dicampurkan dengan air dan udara akan berkarat. Okey, anda perhatikan bulu besi dalam bekas A ni. Tak begitu jelas karat dia. Jadi cikgu besarkan sedikit. Anda perhatikan dalam bulat tu. Warna dia telah berubah perang kemerahan sedikit berbanding dengan warna bulu besi yang warna kelabu, warna perak tadi. Boleh? Okey, jom. Pemerhatian bagi bekas B, bulu besi dalam bekas B tidak berkarat. Inference, tiada kehadiran air. Kalsium klorida kontang berfungsi menyerap kelembapan di udara. Cuba perhatikan rajah di bahagian kiri itu. Anda dapat perhatikan ada satu lapisan cecair dekat bawah bulu besi tersebut. Tetapi pada 4 hari sebelum ini, masa kita letakkan bulu besi dalam bekas B, kita hanya taburkan, kita hanya masukkan kalsium klorida kontang dalam bentuk serbuk. Betul tak? Ingat tak? Jadi kenapa boleh ada air ini adalah kalsium klorida kontang tadi telah menyerap wap air dekat persekitaran dalam bekas B. Jadi tiada lagi kehadiran wap air dalam bekas B tersebut. Oleh itu, besi tetapi tiada air, hanya ada udara yang tidak lembap, tiada air, maka ia tidak berkarat. Bagi bekas C, pemerhatiannya adalah tidak berkarat. Bulu besi dalam bekas C tidak berkarat. Inference-nya adalah kerana tiada udara. Kenapa tiada udara? Air pipe yang telah dididihkan tidak mengandungi udara. Masa air pipe dididihkan, anda perasan tak akan keluar buih, menggelegak dan sebagainya. Masa itulah udara telah dibebaskan. Kemudian kita tutup pula dengan satu lapisan minyak. Lapisan minyak ini menghalang udara dari persekitaran bekas tersebut daripada masuk ke dalam air. Jadi besi dicampur dengan air tetapi tiada udara, tidak akan berkarat. Bagi bekas D pula, kita dapat lihat dengan jelas dekat sini. Bulu besi dalam bekas D adalah berkarat. Inference, terdapat kehadiran air dan udara di dalam air pipe. Jadi, dalam air pipe sebenarnya ada udara. Okey, jadi besi tambah air dan udara akan ada karat. Kita dapat perhatikan terdapatnya lapisan berwarna perang kemerahan dekat situ. Jadi mari kita tafsir data. Bulu besi pada bekas yang manakah berkarat, berikan inference anda. Bulu besi dalam bekas A dan D berkarat. Bekas A dan D mengandungi air dan udara di dalam bekasnya. Bagi soalan B, bulu besi pada tabung uji manakah tidak berkarat, berikan inference. Bulu besi dalam bekas B dan C tidak berkarat. Kerana bekas B tidak mengandungi air, bekas C tidak mengandungi udara. Seterusnya, apakah faktor yang menyebabkan pengaratan? Pengaratan adalah disebabkan oleh objek besi dia terdedah kepada air dan udara. Jadi faktor yang menyebabkan pengaratan adalah kehadiran air dan udara. Akhir sekali, apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada uji kaji ini? Jika terdapat kehadiran air dan udara, maka bulu besi akan berkarat. Rumusan kita untuk hari ini adalah faktor yang menyebabkan pengaratan pada objek yang diperbuat daripada besi adalah kehadiran air dan udara. Jadi itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Bye.